Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Samuh An-Najmi, madrasah ataupun pondok An-Najmiyah, Kampung Tebing, Pengkalan Kubu, Geting, Tumpak, Kelantan. Jadi rasa terbuka hati dan suka hati nak menerangkan kepada semua saudara-saudara dalam Islam, sama ada orang Melayu ataupun bukan Melayu, berkaitan dengan parti politik, parti UMNO. Parti UMNO. Itu dia. Saya nak berkata ni, saya nak bercakap ni ialah bersandar kepada nas Quran dan hadis. Itu dia. Daripada saya mengaji, yang daripada saya mengaji, bukan saya ambil buku, ambil kitab, baca dengan tidak mengaji, tidak. Jadi oleh kerana orang Melayu kita ni istimewanya dalam keadaan hari ni berpecah belah. Tu dia, berpecah belah. Apa nama ni, orang Melayu kepada parti politik, kepada parti PAS, parti BKR, parti yang baru ni pula PASMA. Di samping UMNO tu berpecah banyak. Jadi dengan keadaan negara kita demokrasi, maka demokrasi ni nasbah pada majazinya, dalam keadaan berperang. Perang majazi, bukan perang masuk dalam perang hakiki, tak hakiki dak. Perang majazi. Sebagaimana Amerika dengan Rusia tu perang dingin, itu perang majazi. Itu dia. Jadi perang ni, jadi kita orang Islam, orang Melayu, orang Islam, duduk berebut di antara hak duduk berebut nak menjadi pemerintah negeri ni, nak menguasai negeri kita ni. Itu dia. Jadi kaum Islam pun berebut, kaum bukan Islam pun berebut. Itu adalah pekerjaan ada hak kerana negara kita demokrasi. Kawan-kawan kita yang bukan Islam ada hak masuk dalam berebut nak jadi Perdana Menteri, dia ada hak. Kita bukan nak itu dia. Itu dia, nak menghasut, tidak. Cuma oleh kerana kita nak memeliharakan agama Islam, nak memeliharakan ahli sunnah wal jamaah dan fiqh yang muktabar, usuluddin yang sahih ahli sunnah wal jamaah. Jadi waktu kita kena berlawan, berperang majazi melalui pilihan raya. Perang majazi, bukan perang hakiki. Kita berusaha cari jalan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu dia al-ayatah. Kita kena menyediakan barang yang sekuasa kita, untuk kita nak pastikan kita pegang teraju. Kita berebut, bukan kita rasis, bukan kita perkauman. Cuma kita penting nak jaga agama, nak jaga orang Islam, nak jaga hak orang Islam, di samping nak menjaga semua kaum. Maka UMNO ni kita telah maklum dah, dia sebuah parti. Nasbah dasar dia tidak ada was-was lagi. Dasar dia
adalah dasar tidak menyalahi Islam, betul dengan Islam. Tu dia. Kerana dia di antaranya untuk memertabatkan orang Melayu. Tu dia, untuk memeliharakan agama Islam, untuk tu dia, menyebarkan Islam. Dan panjanglah ceritanya dalam perlembagaan UMNO tu. Tapi dakah orang kita ni banyak keliru. Duk kata UMNO ni semata-mata perjuangan untuk mempertahankan kebangsaan. Tolak Islam, tolak hukum Islam, tolak hudud dan sebagainya. Ini keliru yang sangat besar. Keliru. Keliru ni lah kita bimbang. Bimbang lagu macam mana? Macam mana bimbang tu? Oleh kerana dakah negara demokrasi ni dia kena majoriti baru boleh pegang teraju. Kalau tak boleh majoriti, tak boleh pegang teraju. Pak kita orang Melayu berpecah belah. Berpecah belah. Orang parti PAS tak tolong parti UMNO. Orang UMNO pun tak tolong parti PAS. Orang PKR pun tak tolong UMNO. Sedangkan parti PAS tercorok, terkebelakang. Kalau kita bilang nombor 3, maka orang kumpulan puak yang nombor 3 tak boleh pegang teraju pemerintahan, tak ada peluang. Apatah lagi disekat oleh orang dalam kumpulan dia sangat-sangat menyekat. Jadi dikirakan nasbah nak pegang teraju tu PAS sudah kalah. Kalau lah sekiranya UMNO ni pula tu dia kalah. Nombor satunya kerana jaga perpecahan. Tu dia, orang Melayu ni, orang PAS tak sokong UMNO, orang PKR tak sokong UMNO, orang PASMA tak sokong UMNO. Dan berkaitan dengan hudud ni pula, takut serah pada orang bukan Islam tu, mereka kirakan UMNO ni nak menegakkan hudud, maka orang-orang bukan Islam pula di Sarawak ke, di Sabah ke, di tanah Melayu ni, mereka tolak pula UMNO. Maka tidak mustahil UMNO jadi kalah. Dah sama-sama Melayu, PAS tak sokong dah UMNO. Tu dia PKR tak sokong dah, Melayu PKR tak sokong dah UMNO, PASMA tak sokong dah UMNO. Kalau orang bukan Islam pula, dengan sebab dakah gangguan apa nama ni hudud tu, orang bukan Islam pula tak sokong, maka jatuh. Bila jatuh UMNO, PAS sudah jatuh dah. Habis. Teraju negara kita habis. Itu dia. Jadi kita kena faham. Kita nak faham UMNO, perjuangan UMNO kita kena faham. Kita orang Melayu dulu. Kita orang Melayu ni ialah orang Melayu ni kita ambil hak molek dia dulu. Ramai daripada orang-orang Melayu kita yang alim, yang ulama, jadi alim ulama Islam, jadi alim ulama dalam Islam, lagi pula alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Tu dia. Dalam segi usuluddin ahli sunnah, dalam segi fiqh yang muktabar, dalam segi tasawuf, dalam segi tafsir Al-Quran, hadis, ilmu adab dan lain-lain lagi. Dan ulama-ulama Melayu ni, baik hak di tanah Melayu, baik hak di Patani, baik di Indonesia, baik hak berada di Mekah atau di mana saja, ulama-ulama Melayu ni banyak ulama soleh. Diceritakan siapa derajah wali-wali Allah banyak. Bukan sikit dah. Adapun bangsa yang lain daripada bangsa Melayu, maka dakah tidak seperti bangsa Melayu dengan agama Islam ni.
khasnya dalam tanah Melayu kita, dalam petani. Tak ada. Tu dia. Jadi di antara ulama-ulama orang Melayu kita ni, ulama Islam, ulama agama yang soleh pula, di antaranya Tok Pulau Manis, Terengganu. Tuan bagi kita hikam. Tu dia, sahibul hikam. Dan Tok Kenali yang kita maklum, dekat Kota Baru tu Tok Kenali. Tok Seleho, Tok Bunuk Payung, Tok Lubuk Tapah, Tok Pasir Tumbuh. Tu ulama-ulama. Saya kata Tok tu ulama-ulama besar tu dalam Kelantan ni. Tok Berangan, itu Tok guru saya, Haji Yaakob Berangan, ayah kepada Menteri Besar Kelantan hak sekarang ni, Mak Yaakob tu. Tok Sungai Durian, Tok Geting, tempat saya duduk ni, Tok guru kepada ayah saya. Tu dia. Kemudian tu dan lain-lain lagi, banyak lagi. Tu kita kata di Kelantan. Tu di Patani pula, Tok Bermin, Tok Dalo, Tok Popok, Tok Monggo, Tok Perigi, Tok Cuok, Tok Jemah, Tok Melayu Bakok, Tok Padagu, Tok Jelapeh, Tok Kerasa, Tok Jaka, Tok Bala, Tok Titik. Ramai-ramai lagi. Ramai lagi. Kalau nak sebut tak ada masa. Di Kedah pula, terlalu ramai juga di Kedah. Tapi saya nak sebut tu kerana saya tidak tak butik nama-nama tu, jadi maknanya ramai. Begitu juga di Perak, ramai juga. Begitu juga di Kuala Lumpur, di Selangor ada. Tu dia. Tu dia. Dan di Mekah pula, tu dia, banyak. Di antaranya Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Kelantan. Tu pada Fatani Mekah, Syekh Abdul Qadir tu banyak menilik. Dan terlalu banyak. Maka mereka ni ialah ulama-ulama yang besar-besar, yang muktabah dalam bangsa Melayu. Alhasilnya, bangsa Melayu ini adalah satu bangsa yang istimewa. Daripada dahulu lagi, masa zaman dulu lagi hingga sekarang ini. Jadi di Kelantan ni digelarkan Serami Mekah tu dengan ulama-ulama kita ni lah, yang mengajar ilmu daripada Mekah Al-Mukarramah, ilmu Ahli Sunnah, fiqh muktabah, digelarkan Kelantan ni Serami Mekah. Tu dia. Jadi tu ringkas orang Melayu. Kalau kita nak kata orang Melayu ni adalah dia masuk dalam umum firman Allah Ta'ala. Masuk dalam umum firman Allah Ta'ala kata, tu dia, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, hingga kepada a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya bahwasanya itu taukid, bahwasanya semua orang Islam, tak kira bangsa mana, termasuk bangsa Melayu, wal muslimat, Islam yang perempuan, muslimin segala orang Islam yang lelaki, muslimat Islam yang perempuan, wal mukminin, orang mukmin secara umum. Tak kira dah ke orang mukmin Melayu ke orang mukmin Quraisy ke, secara umumnya masuk mukminin, mukmin laki-laki, mukminat, mukmin perempuan. Ayat siapa kepada akhir ayatnya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, telah menyedia oleh Allah Ta'ala, telah menyedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu keampunan dan balasan pahala yang besar.
Tu dia. Tapi kalau orang bukan Islam, bukan balasan keampunan, bukan disediakan keampunan dan bukan disediakan pahala. Jadi dalam umum ayat tu orang Melayu kita umpama yang saya sebut saat ni masuk dalam umum tu. Tu dia. Jadi negara kita ni, tu dia. Negara kita ni orang yang awal-awal jadi raja yang memerintah, khususnya umpama tanah Melayu. Umpama tanah Melayu masalah. Orang Melayu lah jadi raja awal-awalnya. Orang Melayu jadi raja di sini. Ni bukan ini nak oyak tarikh ya. Nak oyak kata kelayakkan orang Melayu. Bukan nak hasut. Jangan faham kata nak hasut dak. Tidak, tak ada niat sikit abuk nak hasut. Kelayakkan orang Melayu dalam pegang teraju pemerintahan ni. Sangat-sangat dah bersifat layak. Jadi orang Melayu jadi raja di negara ni, di negara khususnya tanah Melayu lah. Bukanlah hasil daripada mengalahkan bangsa-bangsa lain dah. Bukan dia mengalahkan bangsa umpama bangsa Cina ke umpamanya. Raja Melayu mengalahkan raja Cina duk meretah di sini. Ataupun bangsa India ke raja Melayu mengalah. Tidak. Dan bukan pula bangsa-bangsa lain tu ada sama lama dah dengan bangsa kita di sini. Lepas tu semua bangsa lain tu pakat setuju angkat dah kok orang Melayu jadi raja di sini. Tidak juga. Bahkan orang Melayu jadi raja di negeri ni, kita kena pastikan adalah kerana Melayu lah yang awal berada di tanah ini. Melayu, kita sebut dah. Melayu tu kan beragama Islam, iman, ihsan. Engkau siapa? Dah yang soleh-soleh siapa dia jadi wali-wali. Kalau nak bila pula tu imam masjid orang Melayu Islam. Tu khatib di masjid tu orang Melayu Islam. Tu peti di majlis agama orang Melayu Islam. Tu dia cikgu-cikgu dan ustaz-ustaz duduk mengajar sekolah agama orang Melayu Islam. Duk buka pondok seluruh dekat tanah Melayu, tani mana tu semuanya orang Melayu Islam. Jadi kalaulah jatuh teraju pemerintahan negara ni kepada orang bukan Islam, ni bukan soal taksub, bukan menghasut, tidak. Maka tengoklah di Singapura bagaimanakah nasibnya Islam dan orang Islam, Melayu, Islam Singapura, bagaimana nasibnya. Tak ada jalan dah lah. Dan begitu juga pula Penang. Baru saja orang bukan Islam menguasai, maka Islam sudah terpinggir, orang Islam sudah terpinggir. Kalaulah kita pakat pecah belah dan kita buat perkara-perkara yang tak ada sokongan kepada orang Melayu, termasuklah kita bimbangnya orang bukan Islam tak setuju dengan apa nama ni, dengan hudud ni. Kita duk kacau gembur-gembar gegar riuh nak menegakkan hudud. Tu dia boleh jadi UMNO pula ditolak oleh orang bukan Islam. Maka UMNO duk benih, duk meretah tu adalah ia dengan orang bukan Islam. Tidak, kerana orang Islam, orang Melayu pecah belah. Orang PAS tak sokong UMNO. Orang PKR tak sokong. Jadi kalau orang bukan Islam tak sokong pula, dengan sebab mereka tak setuju, beberapa perkara mereka tak setuju, maka jawabnya jatuh, hancurlah kita. Bila hancur kita, pentingnya kita takut hancur Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Tu dia. Jadi UMNO, parti UMNO ni, tu dia. Kita telah maklum belakang dah. UMNO adalah
memperjuangkan Muslim Melayu untuk memelihara dan memurtabakkan Islam dan Muslim Melayu, di samping menjaga dengan baiknya hak-hak segala kaum dan kebebasan kaum-kaum lain, agama lain beramal. Tidak sekat, kerana kita bukan nak perkauman, hanya kepentingan nak jaga Islam tu, nak jaga iman tu, nak jaga hak orang Islam tu. Bukan kita nak menghina bahasa lain, nak jaga pulau bahasa lain, kita nak asing ke tidak, bukan begitu. Tu dia. Jadi firman kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni, nak oyak kata dalam Qurannya menyebutkan kelebihan orang yang sakut dengan Islam. Tu dia. Sebagaimana Allah kata kepada Bani Israel. Allah kata kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, sebutlah, ingatlah nikmat kami. Kami itu Allah, nikmat Allah allati an'amtu alaikum, yang telah kurnialah oleh aku atas kamu. Banyaklah nikmat-nikmatnya. Nikmat di antara yang paling besarnya, nikmat angkat orang Israel itu menjadi rasul, menjadi nabi, memimpin kepada iman, Islam, ihsan. Dan nikmat keduniaan terlalu banyak. Kemudian Allah sebut melebihkan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah melebih, aku akan kamu atas sekalian alam pada masa kamu tu. Lebih. Maka kum tu rujuk pada bangsa Israel hak sakut dengan iman Islam tu. Tu dia. Jadi Allah sendiri mengakui, dan Allah sendiri suruh kita menyebut dan bangga syukur kepada Allah soal nikmat iman Islam ihsan tu. Tu dia. Jadi kita bangsa Melayu, maka saya royak dah. Tu dia. Melayu ini adalah Melayu bersangkut dengan Islam yang masa jadi ulama seperti saya hurai dahulu saat ni. Tu dia. Dan tu dia. Jadi hak bangga di sisi Allah Ta'ala-nya sakut dengan Islam tu. Bangsa yang tidak sakut dengan Islam tak ada bangga. Ada berbangga dengan kelebihan bangsa, adalah di antara bangsa ni dengan bangsa ni. Memang dalam tafsir Quran puroyak ada kelebihan. Tapi kelebihan tu tak ada di sisi Allah, tidak bila. Tapi ada kelebihan, sama-sama kita ada kelebihan. Tu dia. Tapi hak pentingnya kelebihan iman, Islam, ihsan. Tu dia. Kemudian Nabi kita bersabda. Nabi kita bersabda dengan secara ringkasnya. Nabi kita berkata lagu mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagu mana? Nabi kita kata al-a'immatu min Quraisy. Tu dia. Bermula menjadi imam ketua negara itu Quraisy. Yang ni Quraisy yang bersakut dengan Islam. Hingga Nabi tunjukkan tu menjadi ketua negara tu Quraisy. Dengan sebab dia bersangkut dengan Islam. Abu Bakar sakut dengan Islam, Sayyidina Umar sakut dengan Islam, Sayyidina Uthman sakut dengan Islam, Sayyidina Ali sakut dengan Islam. Tu dia. Tu dia. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu bukan agama, bangsa, orang Quraisy. Tu dia. Tapi bila sakut dengan Islam, maka jangan kata tu dia sama dengan bahasa yang sakut dengan dengan sakut dengan kekufuran tu, adalah itu silap kira bersama tu. Dan sebenarnya Nabi saat ni riwayat An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Maka hadis ni rawahu Muslim dan berkata dalam kitab, satu daripada kitab yang berkatanya tafsir Al-Alusi, di tepi Al-Alusi itu rawahu Muslim. Hadis ni hadis sahih. Kalau siapa yang mengatakan hadis ni tidak sahih, maka dia jahil tukir. Dia jahil tukir. Hadis ni sahihun, hadis sahih. Tu dia. Allah kata inna Allah astafa Kinanata, bahwasanya Allah itu memilih ia akan kabilah Kinanah, bangsa Kinanah. Tu dia. Maka Kinanah ni bukan agama, tapi hak ni Allah melebihkan mereka. Hak ni kelebihan ni bukan bangga di sisi Allah, bangga sama-sama manusia. Hak ni kita tidak kandaki, tapi nak royak kata ada kelebihan bangsa. Nah, min waladi Ismail, daripada anak cucu Ismail, wastafa Quraisyan, dan memilih ia akan kaum Quraisy. Min Kinanah, daripada puak Kinanah tu. Wastafa min Quraisy pula, dan Allah memilihkan daripada puak Quraisy Bani Hashim. Kemudian Nabi kata, tu dia, wastafani min Bani Hashim. Maka wastafani itu Allah pilih akan daku tu. Hak ni pilih daga nasbah kelebihan hak. Tu dia, sama-sama makhluk, sama-sama manusia, dan kelebihan Allah banggakan, iaitu iman Islam Isa menjadi rasul. Tu dia. Jadi mim Bani Hashim, memilih akal daku daripada Bani Hashim. Rawahu Muslim, hadisun sahih, bukan hadis dhaif dah, hadis sahih. Ada orang sapa kepada saya, dia kata saya waktu bi hadis sahih, itu bohong, itu jahil. Tu dia orang hok beri pelawak semua tu. Pelawak gitu, pelawak gini. Jadi dia kira nak pelawak ya. Nak jatuh orang lain. Dia yang hok lebih sekali dia. Tu dia. Jadi kemudian tu dia. Jadi terpilih dalam Quran apa? Ada terpilih. Maka hak terpilih, hak dibanggakan di sisi Allah Ta'ala-nya, ialah terpilih dengan iman dan Islam. Terpilih dengan iman dan Islam, ihsan. Hak tu hak terbangganya. Maka orang Melayu kita adalah ia terpilih di segi iman, Islam, ihsan. Jadi UMNO dibentukkan untuk memelihara, menjaga orang Melayu di samping menjaga bangsa yang lain. Ini betul dengan Islam. Bukan asabiyah, tak kena. Tak betul. Lagi pula hadis asabiyah tu ada huraian dia. Tapi kita nak huraian semula. Asabiyah tu bukan berkaitan dengan iman, Islam, ihsan. Dia menjagakan hak orang mukmin, hak orang Muslim, hak orang muhsin. Tu dia segi lain. Itu jaga di segi kalau zalim pun jaga. Muka dia bahasa kita. UMNO bukan gitu. Tu dia. Jadi kemudian Nabi kita sebeda pula. Nabi kata lagu mana? Nabi kata An-nasu taba'un li Quraisy bil khairi wasyarri. Berpula manusia dalam dunia ni ialah ikutan bagi Quraisy, mengikut Quraisy. Tu di belakang Quraisy nasbahnya. Quraisy mana? Bil khairi, pada kebajikan, wasyari. Tu dia. Itu rawahu Muslim juga. Jadi kalau kita tak faham UMNO, maka kita orang Muslim Melayu, Islam kita, agama kita, iman, Islam, ihsan kita, tengoklah di Singapura apa sudah jadi kepada iman, Islam, ihsan. Tengoklah di Pulau Pinang apa sudah jadi kepada iman, Islam, ihsan. Kita orang Melayu pula, duk gagal riuh lah ni. Masalahnya dengan hudud, nak menegak hudud.
Kemudian masalah hudud ni, orang bukan Islam, gagariuh tak sing. Bukan kata orang bukan Islam di tanah Melayu ni saja hak tak sing kau hudud ni. Hak bukan di tanah Melayu tu pun tak sing pada Islam. Maka kita bimbang. Sama-sama Melayu tak ada dah sokongan kepada PAS, dia boleh nombor 3. Kepada UMNO, tu dia. Kalau sekira PAS dia tidak sokong dah, PKR tak sokong dah UMNO, dan PASMA tak sokong dah UMNO, orang UMNO saja, Melayu UMNO saja tak gerak nak pikul, nak menegakkan UMNO ni, tak gerak. Hanya orang yang bukan Islam memberi sokongan, maka bolehlah UMNO memerintah. Tu je. Kalau duk main dengan hudud tu, orang bukan Islam tak suka. Saya bimbang orang bukan Islam ni pulak lari. Sebagaimana larinya puak PAS tu lari daripada UMNO. Larinya puak PKR benci kepada UMNO, kata macam-macam kepada UMNO. Orang PASMA tu lari. Maka jatuh pula UMNO. Tiap hari 14 ni jatuh PAS tu, jatuh dah. Jatuh sama-sama dah PAS tu. Maka apabila jatuh, apa jadi? Ini dia. Raja-raja kita pun terjejah. Orang Melayu agama Islam terjejah, boleh jadi hancur, boleh jadi berkucalana. Tak ada gia adalah pada kita. Bila boleh ke demo umpama di Singapura, bila pula nak boleh pada kita. Waktu kita orang Melayu sekalian, saya suka nak bercakap dengan Quran hadis. Adakah UMNO ni adalah sudah betul. Bapak-bapak UMNO kita ni, tu dia. Datuk Seri Najib kita ni, tu dia. Sudah orang UMNO yang Islam, dia pun adalah nasbah akhir zaman ni sudah layak dah. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang amat berhormat, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun layak menjadi timbalan. Dan orang UMNO ni adalah akhir zaman ni layak. Kerana nak cari orang adil seperti Abu Bakar, nak cari orang adil seperti Sayyidina Umar. Dalam PAS tak ada seorang pun orang seperti Sayyidina Umar. Orang dalam PAS tak ada seorang pun seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Tak ada seorang pun. Tu dia. Kalau dalam PKR, Allah nak kata masuk penjara tu sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahulah. Tu dia. Jadi daripada situ, marilah wahai saudara-saudara sekalian, kita faham bukan kita kerana nak menghasut, tak ada niat menghasut. Hanya nak jaga iman, Islam, ihsan, ahli sunnah wal jamaah, nak menjagakan fiqh-fiqh yang muktabar, tasawuf yang sahih yang muktabar, tafsir Quran, tafsir hadis yang sahih muktabar. Hak orang Islam kita terselamat. Di samping jaga, kita memelihara dengan baik semua kaum. Kawan kita daripada bukan orang Melayu ni, dia ada hak. Kita tidak nak menyekat dia. Kalau dia dapat kemenangan, kita nak buat lagu mana? Kita terima. Tapi kita kena berlawan. Kerana demokrasi ni adalah ia perang majazi, bukan perang hakiki, perang majazi. Kita mesti kena berlawan, dah. Cari jalan, kita pegang teraju, UMNO pegang teraju. Tu dia. Saya cukup terima kasih dan bangga dengan parti UMNO, dipimpin oleh bapak-bapak yang bijak-bijak. Semenjak daripada dahulu, sampai Lola ni, memang bapak-bapak ahli politik, kumpulan politik yang bijak, yang arif, yang boleh menstabilkan politik negara kita. Alhamdulillah. Kita mujuk. Marilah. Maka sekianlah saya cakap dengan cara bukan saya ni pensyarah tok guru pondok, tapi ngakano perjuangan menyelamatkan iman, Islam, ihsan, dan perjalanan partinya jadi keliru, jadi pecah belah, maka rasa bertanggungjawab saya bercakap. Sekalian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.